Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengemudi acara, barisan juri yang saya hormati sekalian. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Haziq bin Muhammad Zamri. Saya dari kelas 4 Irsyad. Saya masih belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bentung. Saya aktif dalam kurikulum dan kurikulum. Buku yang saya telah pilih ini telah merubah banyak persepsi dalam hidup saya. Buku yang diberi Langkah Sumbang Tak Keruan, arahan Mansur bin Man, yang diterbitkan oleh Pustaka Dasar Jaya Serian Berhad. Dalam buku ini saya ingin menceritakan 3 bab. Buku ini mempunyai 8 bab dan mempunyai 140 muka surat. Okey, dalam buku ini saya akan menceritakan 3 cerita, iaitu insiden tanpa diundang. Dalam insiden tanpa diundang ini terdapat banyak cerita, iaitu salah satunya cerita ialah seorang murid berumur 14 tahun yang bernama Azmiruddin Ahmad Fuad. Dia tergelincir dari tebing air sewaktu bermain di tebing air pada pukul 2.30 petang. Apabila sewaktu dia sedang bermain di tebing air bersama rakan-rakannya tidak sedar yang dia sudah tergelincir dan telah dibawa oleh arus deras. Cerita yang kedua, banjir kilat dan tanah runtuh di Bandar Dorga. Dalam cerita ini menceritakan sebanyak 350 orang penduduk telah meninggal akibat arus deras dan banjir kilat, dan puluhan ribu penduduk telah kehilangan tempat tinggal. Antara faktor-faktor yang menyebabkan hujan lebat ini ialah faktor cuaca, dan faktor banjir ialah pembuangan sampah yang tidak tertentu, sikap masyarakat yang pengotor membuang sampah di rata-rata tempat. Cerita yang ketiga ialah 3 remaja aktif mencuri. Kebanyakan remaja pada zaman ini ingin memperoleh wang dengan mudah. Antaranya seperti mencuri, meragut, merompak. Antara faktor-faktor yang menyebabkan remaja-remaja ini terlibat dalam aktiviti ini ialah mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak keruan, seperti remaja-remaja repit, dan bergaul dengan makpek-makpek yang terdapat di rata-rata tempat. Dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terjadi sebegini ialah dengan ibu bapa. Jika ibu bapa mereka salah mendidik atau mendidik dengan cara yang tidak betul, mereka akan mudah terjerumus dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Remaja-remaja yang terlibat dengan aktiviti ini berasal dari lingkungan belasan tahun dan masih bersekolah. Dengan cara ini mereka berfikir mereka akan memperoleh wang dengan mudah, bergaul dengan orang yang tidak patut, dan mengambil barang-barang yang terlarang seperti dadah, pop, ekstasi, ketum. Itu adalah contoh dadah yang saya dapat terangkan kepada para juri sekalian. Pelajar-pelajar mula meningkat belang sewaktu mereka bersatu belajar sekolah. Sewaktu belajar sekolah, mereka saling membuli, seperti contoh memukul, menyuruh orang mengambil apa-apa, dan memanggil dengan nama yang tidak penting. Antara jika tidak dibendung, pelajar-pelajar ini akan mudah terpengaruh, dan ia akan lebih melarat dengan cara melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang tidak sihat seperti berjudi, minum arak, bercampur gaul dengan kumpulan-kumpulan samsing, kongsi gelap, malah terjerumus dengan aktiviti merokok, mengisap dadah, mencuri, memeras ugut. Dalam cerita ini saya dapat simpulkan bahawa ibu bapa dan diri sendiri adalah faktor yang amat penting supaya tidak mudah terjerumus dan tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Saya akhiri kata saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang datang dari
Allah, segala yang elok datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang tidak elok datang daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.